kita nak cerita tentang jambatan yang kekal misteri ini. Tempat apakah sehingga ianya dikepung macam ni supaya korang tak boleh masuk? Kalau korang nak tahu ceritanya, kerana aku akan ceritakan apakah yang ada di sebalik tembok batu ini. Pulau Bunting merupakan pulau yang terletak di daerah Yan Kedah, dan pulau ini dikatakan tidak mempunyai penghuni. Pulau Bunting ini sebenarnya pernah dibuka kepada orang ramai pada Oktober 2018 dan kemudiannya ditutup semula pada 22 November 2018 atas faktor keselamatan. Pemilik kepada pulau ini masih tidak diketahui sama ada milik kerajaan ataupun milik syarikat swasta. Ianya dikatakan mula dibina pada 2001. Tapi catatan yang banyak menulis mengatakan ianya mula dibina pada 2003 dan siap untuk digunakan pada 2005. Pembinaannya dikatakan memakan masa sehingga 3 tahun dan sehingga ke hari ini ianya masih lagi belum digunakan. Jambatan ini punya panjang 2.3 km panjang, ke 1.8 km berada di atas air, manakala lebarnya 13 meter dan ianya sesuai untuk 2 lorong kenderaan, dan ianya dibina dan direka. Okey, maksudnya bukan orang yang keluarkan duit Pembina dan pereka untuk jambatan ini adalah syarikat Gamuda. Kos pembinaan jambatan ini dikatakan dianggarkan berharga 120 juta dan dalam catatan JKR lihat ianya dinilai sebagai 126 juta. Dikatakan jambatan ini dimiliki oleh syarikat swasta dan bukan dimiliki oleh kerajaan. Pemilik kepada syarikat ini adalah SKS Ventures Sdn Bhd dan siap sepenuhnya pada 2008. Namun sehingga kini jambatan ini masih lagi belum pernah dapat kelulusan JKR untuk digunakan kerana ia tidak pernah dihantar kepada JKR untuk mendapatkan kelulusan. Jambatan ini dikatakan bertujuan untuk memudahkan pergerakan 30,000 penduduk dari Pulau Bunting itu ke Tanah Besar. Pulau Bunting ini sebenarnya pulau yang tidak berpenghuni. Jadi tang mana 30,000 orang ni? Ataupun sebenarnya ia bermaksud 30,000 orang penduduk Tanah Besar yang kerja di Pulau Bunting ini mudah untuk pergi ke kerja. Tujuan kedua kenapa pulau ini dibina dikatakan bertujuan untuk dijadikan pelabuhan petroleum yang dia ambil daripada daerah Yan, iaitu Zone Industri Petroleum Yan, ZIPY. Ketiga, jambatan ini juga dikatakan dibina untuk dijadikan jana kuasa elektrik. Ianya bertujuan untuk membekalkan tenaga elektrik kepada negara Thailand. Jadi itu macam pelik pula, kenapa perlu hantar ke sana. Yang keempat, ia dikatakan mahu dijadikan sebuah pelabuhan seperti Pulau Pinang. Kelima, penduduk tempatan dikatakan berharap supaya Pulau Bunting ini dapat dijadikan sebuah lokasi pelancongan dan dapat menjana industri-industri tempatan. Okey, selain itu dikatakan juga ianya akan dijadikan sebagai jambatan untuk mengangkut petroleum dan mengembangkan industri otomotif yang terdapat di gurun. Okey, jika ada pelabuhan di sini, ianya akan dapat memudahkan urusan import dan ekspor kenderaan-kenderaan yang dipasang dan juga aktiviti penggalian petroleum yang terdapat di negeri Kedah. Okey, untuk jadikan ia sebuah projek pelabuhan, sistem infrastruktur mestilah baik. Selain ada jambatan yang berharga 120 juta ini, kerajaan juga telah meluluskan untuk projek penyambungan jalan di antara Plus Highway iaitu Lebuh Raya Utara Selatan sehingga ke Pulau Bunting ini. Jadi peruntukan telah disediakan oleh kerajaan pada 2018. Jadi peruntukan telah dikeluarkan oleh kerajaan dengan kos sebanyak 250 juta. Itu laluan daripada Plus hingga ke Pulau Bunting yang akhirnya siap pada 2018 dan sejak itulah jambatan ini dibuka pada Oktober dan kemudiannya ditutup semula pada November. Kontraktor yang bertanggungjawab membina laluan sambungan ke Pulau Bunting ini adalah UCM Construction dan projek itu dimulakan pada tahun 2014. Peruntukan yang telah dikeluarkan untuk membina jambatan ini dan sambungannya adalah berjumlah lebih kurang 370 juta telah dihabiskan untuk menghasilkan jambatan ini dan juga jalan sambungan ke highway. Sehingga hari ini tak nampak lagi hasil yang boleh dicapai. Okay, siapakah pemilik jambatan ini? SKS Ventures Sdn Bhd. Okay, namun menurut Esko Kedah, Datuk Fajul Urus, dia kata pemilik jambatan ini masih tidak diketahui dan dia mengesahkan bahawa jambatan ini bukanlah milik kerajaan. Namun bila kita buat sedikit kajian dan pembacaan, aku dapati bahawa syarikat yang memiliki jambatan ini, dana mereka sendiri adalah SKS Ventures Sdn Bhd. SKS Ventures Sdn Bhd adalah sebuah syarikat yang didaftarkan untuk tujuan tenaga elektrik, kerja-kerja umum dan juga kerja-kerja pembekalan, dan ianya telah ditubuhkan pada 23 hari bulan 12 1993
dan ianya didaftarkan di Kuala Lumpur. SKS Bengkel Sdn Berhad ni dimiliki sebenarnya oleh Sheikh Mohtar Al-Bukhari. SKS tu adalah singkatan kepada Syarikat Kenderaan Sentosa. Ianya adalah antara syarikat yang terawal dimiliki oleh Sheikh Mohtar Al-Bukhari, dan tak pasti sama ada dia masih lagi memiliki hak terhadap jabatan ini. A few moments later.